Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini cikgu nak sambung lagi untuk bab 4 lukisan berskala. Okey, untuk hari ini kita akan tengok kepada standard pembelajaran 4.1.5 menyelesaikan masalah yang melibatkan lukisan berskala. Okey, dah bersedia ke? Baik, seterusnya ialah alright, untuk objektif pembelajaran kita hari ini adalah murid dapat menyelesaikan masalah melibatkan lukisan berskala dengan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang lukisan berskala. Jadi, kita dah sampai ke penghujung bab 4. Jadi, kamu sepatutnya kena ingatlah semua pengetahuan dan kemahiran yang kita dah belajar sebelum ni. Untuk kriteria kejayaan kita hari ini adalah, murid akan dapat menyelesaikan 3 soalan berbentuk penyelesaian masalah dengan betul. Jadi, kita akan tengok kepada soalan dalam modul matematik tingkatan 3. Okey, baik. Seterusnya, baik, sebelum kita nak start untuk hari ini punya pembelajaran iaitu penyelesaian masalah, kita kenalah dulu ingat semua kemahiran dan pembelajaran yang telah dipelajari. Jadi, cikgu akan refer kepada peta konsep dalam buku teks. Lebih mudahlah. Untuk lukisan berskala dari segi maksud dia. Dari segi maksud dia, ingat balik lukisan berskala ialah lukisan yang dilukis semula seperti objek asal mengikut skala tertentu. Jadi kita pun dah belajar skala macam mana. Yang pertama kita akan tengok skala di sini adalah sama dengan ukuran lukisan berskala dibahagikan dengan ukuran objek. Ataupun lebih mudahnya adalah kita tulis dalam bentuk nisbah. Nisbahnya adalah 1/n. Ingat yang mana satu lukisan berskala, yang mana satu adalah objek. So cikgu dah ulang banyak kali sebelum ni. Lukisan berskala yang berada di depan. Yang berada di depan, manakala di belakang ataupun di sebelah kanan adalah ukuran objek sebenar. Jadi kat sini kalau kita tengok 1/n tu, 1 tu apa? Betul, 1 merujuk kepada lukisan berskala, n adalah merujuk kepada objek. Jadi n tu apa? So n tu adalah boleh juga dia dalam bentuk integer lah, 1, 2, 3 nombor bulat, ataupun dia juga boleh ditulis dalam bentuk pecahan seperti inilah, 1/n. Contohnya 1/2, 1/3 dan sebagainya. Ataupun dia hanyalah nombor bulat lah, 1/2, 1/3 dan seterusnya. Kemudian kita juga dah belajar macam mana kita nak tafsirkan. Bila dia dah bagi nisbah tu 1/n, bila kita bandingkan nilai n tu. Jika nilai n tu kurang daripada 1. Kurang daripada 1 bermaksud dia akan tulis dalam bentuk pecahan. Contohnya 1/2. 1/2 adalah separuh kan? Setengah. Jadi dia kurang daripada 1. Jika n tadi ni adalah 1/2 atau 1 per berapa-berapalah maksudnya dia dalam pecahan dan dia kurang daripada 1. Jadi maka dia adalah lukisan tu ataupun lukisan yang dilukis itu, lukisan berskala itu sebenarnya lebih besar daripada objek sebenar. So kat sinilah lebih besar daripada objek sebenar. Kemudian kalau sekiranya kita jumpa n dia bernilai 1, contohnya nisbah yang diberi adalah 1/1, maka kita tahulah waktu tu objek sebenarnya adalah sama besar dengan lukisan. Saiznya adalah sama. Kalau dia dalam bentuk bulatan, maksudnya kita tengok kat situ jejari 3 cm, lukisan berskala kita pun jejari 3 cm. So itu contohnya. Kemudian jika kita dapati n lebih besar daripada 1, contoh nisbah yang diberi adalah 1/2. So kita ingat tadi 2 tu adalah objek. 2 adalah objek. Jadi 2 ni lebih besar. Maka kita tengok objek lebih besar saiz dia berbanding dengan lukisan berskala kita.
kan. Okey, so ingat balik juga macam mana 2, macam mana anda besarkan 2, maksudnya objek kita tu besar 2 kali ganda daripada lukisan berskala. Contoh, kita tengok salah satu dia punya sisi 1.4 kan. Maksudnya dia besar ni, dia besar. Jadi dia punya lukisan berskala kita tu lebih kecil. Lebih kecil macam mana? Lebih kecil separuh. Iaitu sebab dia 1:2. Kan? Jadi dikecilkan separuh lah. Separuh maksudnya 1.4 bahagi dengan 2 akan dapat 0.7. Okay, 0.7. Maka sama jugalah untuk sisi yang lain pula. Contohnya 3.6 cm. Jadi kita bahagi dengan 2, maka kita akan dapat 1.8 cm. Okay. So ini semua adalah pengetahuan atau kemahiran yang kamu dah pelajari sebelum ini. Okay. Kenapa kita kena ingat itu semua? Sebab lebih mudahlah untuk kita menjawab soalan yang jenis dia adalah penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Apa sasul? Alright, so apakah soalan dia? Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan lukisan berskala? Okey, baik. Seperti biasa, kita ingat. Bila kita ada soalan penyelesaian masalah, kita ada 4 langkah yang untuk kita ikut. 4 langkah, iaitu yang pertama kita akan memahami masalah dulu. Yang kedua kita akan merancang strategi. Yang ketiga kita akan laksanakan strategi yang kita rancang tadi. Dan last sekali barulah kita akan membuat kesimpulan akhir lah. Alright. Okey, cikgu harap setakat ni kamu boleh ikut ya. Okey, baik. Sekarang ni kita merujuk kepada contoh 14. Okey, contoh 14 adalah di muka surat 99. Okey, muka surat 99 buku teks kamu. Okey, baik. Sama-sama kita rujuk. Okey, baik. So apa dia? Contoh 14 soalannya adalah jarak di antara Bintulu dan Miri di atas suatu peta ialah 4 cm. Okey, biasanya untuk kita sekejap ya. Untuk kita memahami masalah tu daripada soalan yang biasanya kamu tak suka soalan yang macam panjang-panjang kan untuk matematik. Tapi sebenarnya soalan ni membantu kamu dapat markah yang banyak. Okey, kalau jika dalam peperiksaan lah. Okey. Jadi sekarang ni memahami masalah. Jadi biasakan dengan highlightkan, tandakan poin-poin penting dia. So dia kata jarak jarak di antara Bintulu dan Miri. Okey. Di atas peta okey, di atas peta adalah 4 cm. Dekat dalam peta antara Bintulu dengan Miri tu 4 cm. Takkanlah Bintulu dengan Miri yang sebenar kan dekat Sarawak tu 4 cm je jarak dia. Mestilah tidak. Jadi dia atas peta dia adalah 4 cm. Okey, so kita highlightkan dulu poin-poin penting dia. Jika skala digunakan untuk melukis peta itu ialah highlightkan skala. Okey, skala ialah 1 cm nisbah kepada 50 km. Hati-hati ya, tengok kat situ kan. 1 cm 50 km. Nanti kan tersalah tulis kan. Jadi hati-hati dengan unit dia juga. Okey, jadi dia kata hitung jarak sebenar. Okey, so yang dia nak adalah jarak sebenar dalam kilometer. Yang tadi cikgu suruh perhatikan dia punya unit. Di antara Bintulu dan juga Miri. Okey, seterusnya. Jika peta dilukis semula dengan skala 1:2 juta, hitung jarak di antara Bintulu dengan Miri di atas peta baru. Nampak tak? Okey, so dia nak lukis semula. Sekiranya kita lukis semula, okey, skala baru kita ialah 1:2 juta. Yang tadi berapa? Berapa skala yang diberi? 1 cm 50 km. Kan? So sekarang ni skala baru tanpa unit 1:2 juta. Okey, hitung jarak di antara Bintulu dengan Miri di atas peta baru. So apa yang dia nak? Dia nak adalah hitung jarak ya, hitung jarak. Okey, so cikgu highlight kat sini hitung jarak. Soalan B. Soalan A tadi apa dia nak? Dia nak hitung jarak juga. Kan? Dia nak hitung jarak sebenar. Okey, dalam km. Okey, dalam km. Okey, ni dia nak tadi yang A. Yang B dia nak hitung jarak dengan menggunakan skala baru.
Okey, baik. C. Kita fahamkan betul-betul ya untuk soalan penyelesaian masalah ni. Untuk C dia nak apa? Encik Dominic Lajawa bersama keluarganya ingin melawat Bandar Miri. Jika beliau bercadang untuk memandu ke Miri dengan kelajuan 80 km per jam. Okey. Okey, so ada kelajuan di situ. Hitung masa yang diperlukan untuk perjalanan dari Bintulu ke Miri. Okey, so kat sini dia nak hitung masa. Okey, so dia nak masa. Okey, dengan kelajuan yang telah diberi. Ingat lagi tak kita dah belajar masa tingkatan 2 masa tingkatan 2 kita dah belajar tentang laju dan pecutan. Ingat lagi ke tidak ni kan? Okey. So, hitung masa. Jadi apa kaitan dia? Laju, jarak dengan masa. So, apa kaitan dia? So, kita ingat terus kat sini. Nanti kita buat pergi kepada merancang strategi. Okey, baik. So, kita dah nampak dah nampak, highlightkan apa yang penting, apa yang dia nak. Okey. Baik, sekarang kita pergi satu persatu lah. Okay. Cikgu pergi kepada slide seterusnya, tapi awak boleh refer kepada soalan di muka surat 99 buku teks. Okey. So, baik, kita pergi satu persatu. Memahami masalah. Baik, memahami masalah. Okey. Memahami masalah. Baik, baik, yang pertama adalah tadi kita dah highlight-highlightkan. So, first kali adalah kita nak sekejap cikgu tukar pen. Okey. Okey, so yang pertama adalah jarak sebenar dia. Berapa jarak sebenar tadi? Okey, jarak sebenar tu dekat atas lukisan lah dekat atas lukisan. Jarak sebenar untuk lukisan pula, di atas peta jarak sebenar kat atas peta tadi ialah 4 cm. Ni dekat 4 cm lah. Yang dilukis dengan skala, okey, sebenarnya kalau ikutkan jarak sebenar ni peta. Okey, kalau dia punya skala dia adalah 1 cm kepada 50 km. Tak nampak. Okey, 50 km kat situ. Okey, so kita ingatkan memahami masalah tadi kita highlightkan, sekarang kita nak tulis balik, ingat balik. Okey, apa penting. Kemudian dia kata jarak pada lukisan berskala yang dilukis dengan skala. Okey, so maksudnya ini untuk yang kedua pula, B jika peta dilukis semula dengan 1 nisbah 1. Okey, nisbah yang baru ni nak lukis semula. Yang ni lukis semula, ni untuk B. Okey, lukis semula nanti dia punya skala dia adalah 1 nisbah 2 juta. Okey, so ni 2 juta. Ni nanti lukis semula, ni B. Oops, okey. Ni B ni tadi A. Okey. Kemudian C nanti dia nak apa? Dia nak hitung masa hitung masa. Jadi kita yang dia bagi adalah dia kata tempoh masa dalam jam dan minit. Okey, so dia nak tempoh masa berapa jika dia kata dia punya kelajuan. Okey, dia naik kereta kan tadi kan? Dia naik kereta ke? Dia tak cakap. Okey, so dia nak nanti tempoh masa dalam jam dan minit dan dia punya kelajuan adalah 80 km per jam. Okey, so kita fahamkan masalah-masalah setiap satu apa yang soalan nak. Okey, baik. Seterusnya kita rancang strategi lah. Okey, rancang strategi. Rancang strategi maksudnya kita kena ingat balik lah apa poin-poin penting yang kita nak kira. Okey. Okey, setelah kita memahami masalah, kita merancang strategi. Okey, jarak sebenar. Okey, kita dah ada idea tadi, kita dah ambil dia punya masalah tu, apa dia kan, kita dah faham kan. Seterusnya merancang strategi. Ni kita baca balik soalan, contohnya dia kata soalan A tu dia nak apa? Dia nak hitung jarak sebenar. Jadi untuk rancang strategi ni kita dah fikirkan kita punya formula dan sebagainya. Okey, so kita ingat baliklah. Okey, untuk ini nanti dia nak suruh kita hitung jarak sebenar. Jadi formula yang ada kena mengena dengan jarak sebenar adalah skala
Kan tadi yang kita dah ingat balik tadi. Skala adalah jarak, cikgu ringkaskan, pada lukisan. Okey, pada lukisan dibahagikan dengan jarak sebenar. Maaf, okey, jarak sebenar. Okey, itu satu. Okey, ideanya adalah daripada yang kita dapat tadi, kita dah faham masalah dia nak apa tu. So kita dah dapat idea, strategi kita adalah kita nak guna formula ni. Okey, yang kedua, untuk B pun sebenarnya dia suruh kita hitung jarak kan. Jadi kita akan guna formula yang sama. Yang kedua, untuk C dia nak kita cari tempoh, masa dan dia bagi kita kelajuan. Jadi kita ingat balik formula tentang laju lah. Kalau ikutkan kita tahu bahawa laju ialah jarak bahagi dengan masa. Kan, cuma kali ni yang kita nak cari adalah masa. Jadi kita akan rearrange lah formula tadi. Masa adalah sama dengan jarak bahagi dengan laju. Okay, so ni adalah kita punya strategi lah, kita punya formula. Okay, sekarang kita nak buat lah melaksanakan strategi, iaitu okay, untuk kita cari A. Baik, berdasarkan formula jarak pada lukisan bahagi dengan jarak sebenar tadi. Jadi kita buat. Okay, untuk yang jarak pada lukisan, baik, kita tengok kita punya skala. Skala. Okay, cikgu tulis balik lah kan. Skala sama dengan jarak lukisan bahagi dengan jarak sebenar. Cikgu ringkaskan. Okay, skala yang dia bagi tadi dalam soalan adalah 1 cm nisbah 50 kan. 1 cm nisbah kepada 50 kilometer. Seperti itu. Okey, dan kita ambil dekat soalan tadi jarak lukisan. Berapa jarak lukisan? Kat situ dia ada cakap 4 cm. 4 cm. Kemudian jarak sebenar kita tak tahu. Okey, cikgu ringkaskanlah jarak sebenar. Okey, maka boleh tak kita kira? Bolehlah kan? So kita buat darab silang. Jarak sebenar adalah 4 bahagi dengan 1 darab dengan 50. Kan, so kalau kita tengok kat sini pun nanti unit dia akan matilah. Mati. Unit kita boleh pemudahkan, so kita akan hapuskan. Kan, so jadi macam tu. Nanti kita tinggallah km. Okay, so dia nak dalam km kan. Okay, so 4 darab 50 berapa? Jawapan adalah 200 kilometer. Okay, so 200 km. Maka kita dapatlah kan. Okay, so kita dah tahu. Okay, untuk B. Okay, macam mana B? B ni, okay, B dia nak apa ya? Okay, sama juga. Dia masih lagi dia suruh kita cari jarak. Tapi dengan skala yang baru. Baik, skala kita tak payah tulis lah ya. Dia punya ni, tadi kita masih lagi ambil ni, formula dia. Okay, so skala yang baru ni adalah 1 nisbah berapa? Nisbah yang besar ni, 2 juta. 2 juta kan? Okey, sama juga jarak pada lukisan. Okey, dibahagikan dengan jarak sebenar. Okey, yang tadi kita ada untuk soalan A, kita dah ada jarak lukisan kan dekat soalan bagi 4 cm. Tapi kali ni untuk B ni kita tak ada jarak pada lukisan. Dia nak suruh kita cari sebab bila kita nak lukis pada lukisan yang baru ni menggunakan skala yang baru, jadi kita tak ada jarak lukisan berapa. Tapi kita ada tak jarak sebenar? Sekarang kita tahu tak jarak sebenar? Betul kan, kita dah cari tadi jarak sebenar. Jadi kita letaklah 200. Kita ambil jawapan daripada A. Okey, cikgu tadi sebenarnya terputus. Okey, baik. Baik, cikgu sambung balik. Jadi mana pen cikgu ni? Okey, warna merah pula. Okey, tukar. Okey, sorry ya. Okey, baik. Right, sambung ya. Jadi kita dah dapat ni 200 km tadi. Okey, jadi kita nak kira lah jarak pada lukisan. Okey, so jarak lukisan ialah, okey, jadi kita selesaikan operasi matematik lah. 200 maksudnya 200 ni adalah kilometer kan. Darab dengan 1 bahagi dengan 2
2 juta tadi itulah. Okey. Okey, masalah di sini ialah kan biasanya dekat pada lukisan sebenar dia punya unitnya adalah cm. Okey, so bila kita nak tukar pada cm, yang tadi ni 200 km ni adalah dalam unit kilometer. Jadi kita kena tukar kepada sentimeter. Okey, so macam mana nak tukar pada sentimeter? Cikgu terus tukar pada 1 ni lah ya. Okey, 1 kilometer. Okey, cikgu buat nota sikit. 1 kilometer ialah 1000 meter. Kan? Kamu tahu kan? 1 meter adalah 100 sentimeter. Maka kalau kita nak tukar daripada 1 kilometer kepada sentimeter, jadi kita kena ambil kira semua kosong dia tu. Maksudnya 1 kan 1000. Okey, cikgu guna 1 ni je lah. 1000. Kemudian ada lagi 2 kosong. Macam tu. Okey, so ni adalah dalam sentimeter sekarang. Maksudnya 200 km tukar kepada sentimeter. Jadi sekarang dah hilang dah kilometer dia. Okey, so macam tu. Okey, kalau awak tengok kat buku teks kan, kenapa dia tiba-tiba darab dengan 100,000 cm. Inilah dia. Okey, penukaran unit. Okey, baik seterusnya. Bolehlah. Nak tekan kalkulator pun boleh, nak nak hapuskan kosong pun boleh. 5 kat situ, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita ada lagi 1, so kita potong 1 kan. Kemudian 2 bahagi dengan 2 dapat 1. Jadi 10. Maka jarak pada lukisan adalah 10 cm. Kita dah dapat dah jawab untuk soalan B. Okey. Seterusnya untuk C. Mana nak letak ni? Okey, cikgu ambil sinilah. Okey. So untuk C dia nak suruh kita hitung masa yang diperlukan. Okey, kita pun dah buat dah ni tadi formula kat sini kan. Masa adalah jarak per laju. Jadi okey, kita ambil je lah masa ialah jarak. Berapa jarak? Jarak kita dapat tadi kan 200 km. Kita ambil yang sebenar lah. 200 km. Kemudian kita nak bagi dengan laju. Kelajuan dia berapa? Kelajuan 80 km per jam. Kan nanti kilometer dah betul dah. So boleh cancel nanti. 200 bahagi 80 tekan kalkulator dapat 2.5 jam. Kan unit jam ada. Okey, so jam. Okey, dah dapat ke jawapan sebenar? Belum kan? Sebab dia nak dalam unit jam dan minit. Jadi tak nak 0.5 jam, tak nak. Dia nak minit sekali. Jadi 2.5 jam 2 jam lah. Okey, 0.5 jam tu berapa minit? Betul, 30 minit. Sebab dia separuh kan, 1 minit 60. 1 jam 60 minit. Jadi setengah kan, 0.5 jam tu ialah 30 minit. Maka dapatlah 2 jam 30 minit. Okey, kita dapat kira dah semua. Kita dah dapat jawab A, B dan C. Okey, tapi biasanya soalan penyelesaian masalah ni biasanya kita akan buat kesimpulan. Okey, apa kesimpulan dia? Cikgu dah ambil sini dah, siap-siap lah. Okey, jarak sebenar di antara Bintulu dengan Miri ialah 200 km. Menjawab soalan A lah. Untuk soalan B, dia minta jarak di antara Bintulu dengan Miri pada peta dengan skala yang baharu yang dibagi 1/2 juta. Jadi, jawapannya adalah 10 cm. Dan yang ketiga, dia minta tempoh masa. Tempoh masa diperlukan oleh Encik Dominik Lajawak untuk memandu dari Bintulu ke Miri dengan kelajuan 80 km per jam ialah 2 jam dan 30 minit. Maka selesailah untuk kita jawab soalan seperti di contoh 14 buku teks muka surat 99. Okey, so cikgu sebenarnya huraikan baliklah sebenarnya penyelesaian dia dah bagi. Cuma bila kita baca sendiri mungkin tak faham, jadi cikgu tolong terangkan. Okey, baik. Jadi seterusnya tadi tu dah bagi dah ada dah pun penyelesaian pada buku teks. Jadi sekarang mari kita cuba sendiri soalan dalam modul kamu ya. Modul kamu yang warna hitam tu muka surat 56. Okey, muka surat 56. Jadi semua orang dah buka muka surat 56. Okey, apa soalan dia? Okey, soalan pertama adalah selesaikan masalah yang berikut. Okey, selesaikan masalah berikut. Yang A, kalau awak tengok kan dia ada bagi sampai E lah. Okey, jadi cikgu tolong dulu bantu kamu untuk 6A. Okey, selesaikan masalah berikut. Sebuah peta
kita dilukis. Tadi kita kata kita tak perlulah sebenarnya kita nak tulis merancang strategi, memahami masalah, lepas tu merancang, tak perlulah. Cuma kaedah tu kita guna dengan cara kita highlightkan dan sebagainya. Okey, sekarang kita nak memahami masalah. Okey, selesaikan masalah berikut. Sebuah peta dilukis dengan skala. Okey, highlightkan. Skala 1 cm kepada 5 km. Okey, jika panjang sebatang jalan raya ialah 40 km. Okey, so ni yang sebenar lah kan? Ni sebenar. Berapakah panjang jalan raya itu di atas peta itu? Okey, sebenarnya dia nak apa? Okey, memahami masalah kan? Okey, memahami masalah. Kejap, cikgu ambil pen balik. Okey, so sebenarnya ini adalah memahami masalah. Maksudnya dia ada skala 1 cm kepada 5 km. Ada peta tu kan. Kemudian dia kata panjang sebatang jalan tu 45. Okey, maksudnya panjang jalan tu ada 45 km. Sebenarnya itu adalah jarak sebenar kan. So berapakah panjang jalan raya itu di atas peta itu. Jadi tadi kan kita pergi kepada merancang strategi. Maksudnya kita tulis formula semua kan. Apa dia formula dia? Formula dia tadi ialah skala sama dengan apa? Jarak apa? Jarak pada lukisan kan? Jarak, cikgu lukis ni. Cikgu tulis panjang sikit. Jarak pada lukisan bahagi dengan jarak sebenar, betul tak? Okey, so ni kita punya idea awal kita adalah kita tulis ni. Okey, lepas tu kita tulis dah. Okey, skala kita berapa? Okey, skala. Kita terus pergi. Ni adalah kita punya rancang strategi tadi kan. Kalau ikutkan kita rancang banyak-banyak lah. Tapi soalannya ada satu je. A je. Dia nak berapakah panjang jalan raya atas peta je. Okey, so kita terus je lah. Pergi kepada melaksanakan strategi. Jadi skala kita berapa? Skala kita ialah 1 cm kepada, kan nisbah ditukar kepada pecahan macam ni kan. 5 km. Okey. Sama dengan cikgu punya K ni, sorry lah pakai pen ni. Dia jadi cikgu nak cepat. Okey, jarak pada lukisan. Berapa jarak pada lukisan? Jarak lukisan. Tak tahu kan? Sebab dia kata berapakah panjang raya di atas peta. Di atas peta ni yang pada lukisan lah. Kan? Okey, so kita tak tahu jarak lukisan. Cikgu ringkaskan macam tu tadi tu. Okey, jarak sebenar kita tahu tak? Jika panjang sebatang jalan ialah 40 km. Ni jarak sebenar lah. Jarak sebenar. Jadi 45 km. Nampak tak? Okey. So lepas tu kita nak buat apa? Selesaikan lah kan. Ni dah sampai menyelesaikan, melaksanakan strategi kan. So kita nak kira dah. So jarak pada lukisan ialah, okey, selesaikan 1. Nampak ni 1 cm darab dengan 45 km per dengan 5 km. Kenapa cikgu tulis unit-unit dia? Sebab cikgu boleh nampak ni. Nanti kita akan cancel kilometer bahagi kilometer habis kan. Jadi kita dapatlah sentimeter yang tadi tu. Ingat tak? Kita kena pastikan kalau jarak pada lukisan mestilah dalam sentimeter. Sebab lukisan kecil kan. Takkan kilometer kot, besar mana peta tu. Okey. So teruslah 1 darab 45 lah. 45 bahagi 5 dapat berapa? Dapat 9. 9 apa? 9 cm. Dah selesai. Okey. Senang tak? Senang je sebenarnya. Yang tadi tu soalan tu dia panjang. Macam kalau biasanya dia akan bagi contoh yang susah. Tapi bila kita buat step by step lah. Okey, kita buat yang senang dulu. Okey, so macam ni. Alright. So selesai lah. Okey. So cikgu rasa okey, sampai situ dululah cikgu punya penerangan untuk penyelesaian masalah bagi lukisan berskala. Okey. So sebenarnya tadi pun daripada awal pun cikgu dah pergi kepada kesimpulan. Maksudnya keseluruhan bab tadi tu dekat peta minda tadi kan. Apa tu yang kita tengok. Maksudnya apa kita dah belajar dalam tajuk ni. Okey, so sekian sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.